Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi kita bertemu di siri tutorial seni khat di TV MBS. Jadi alhamdulillah, insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, sama-sama kita pada hari ini insya-Allah kita akan kenali alatan yang digunakan dalam kita nak menulis seni khat. Kita nak tulis seni khat ni, kita perlukan kepada alatan-alatan dia lah. InsyaAllah pada permulaan ni kita akan kenal dulu alat-alat ataupun perkara-perkara yang kita nak guna. Kita nak tulis khat seni yang comel ni, seni yang cantik ni, perlu pada alatan-alatan yang betul. Kalau tak ada alatan-alatan yang betul, maka susah untuk kita tulis dengan betul, untuk dapat menghasilkan seni yang baik serta lawa lah. Baik, insyaAllah yang pertama kita akan kenali qalam khat. Ini adalah kayu khat ataupun qalam khat yang kita akan gunakan dalam seni penulisan Jawi ataupun kaligrafi Arab yang kita akan sama-sama belajar insya-Allah. Ini adalah salah satu jenis handam yang kita sebut sebelum ini, handam ataupun kayu khat yang kita gunakan untuk menulis khat. Dan pen atau kayu yang kita gunakan untuk menulis khat ini ada beberapa jenis. Yang pertamanya antaranya ialah jenis handam inilah daripada paku pakis ataupun kita kenali sebagai kayu resam. Di tanah air kita ni banyaklah paku resam ni. Dapat kita cari kat mana-mana untuk kita potong dan kita asah mata dia. Kita asah mata dia untuk kita jadikan dia pen khat. Seterusnya ada juga pen atau kayu khat ini kita hasilkan, kita buat daripada menggunakan ataupun kita ambil buluh, lalu kita asah untuk jadikan dia sebagai kalam khat ataupun pen khat. Yang ni kita, tuan-tuan puan-puan dapat lihat daripada buluh, kita asah mata dia untuk jadikan pen khat. Baik, seterusnya ada juga pen khat ini dibuat daripada buluh, mata buluh. Yang ni batang je, badan pada pen ini dihasilkan daripada buluh, mata dia daripada kayu. Dan ini tuan-tuan puan-puan sekalian, untuk pengetahuan kita semua insya-Allah, sama-sama kita belajar, pen khat kita ini kita terhasil daripada berapa ataupun banyak saiz ataupun matanya ni banyak saiz untuk kita gunakan. Setiap khat itu ada mata-mata ataupun saiz pen yang sesuai untuk kita gunakan dalam kita menulis khat. Contohnya, kebiasaannya khat nasakh asasnya ianya ditulis dengan pen khat yang bermata 1 mm, 1 mm. 1 mm. Contohnya 1 atau 2 mm. Seperti ni. Yang ni matanya kecil saja. Dan mata ataupun saiz mata khat ini boleh besar lagi, kerana bermula daripada 1 mm sehinggalah seterusnya. Dan ada juga qalam khat ini
kita hasilkan ataupun kita dapat dalam bentuk maknanya ada penggiat atau penghasil pen kod ini, dia buat mata pen kod ini daripada tanduk dan sebagainya. Itu tidak mengikut kreativiti. Jika kita ni seorang yang kreatif dan sebagainya, ada juga sahabat-sahabat kita, guru-guru kita yang menulis kod dengan menggunakan chopstick. Chopstick yang digunakan oleh bangsa Cina untuk makan tu boleh juga kita asah belakang dia, batang tersebut, untuk kita jadikan kayu kod atau pen kod untuk kita tulis kod dengannya. Baik, seterusnya alatan yang penting juga untuk kita tulis kod ini tak dapat tidak selain daripada pen, mestilah kita perlu kepada dakwat. Perlulah kepada dakwat dia. Dakwat kita juga perlu kepada untuk kita tulis. Untuk letak kat mana dakwat tu, kita perlu juga kepada bekas ataupun bekas dakwat ini. Kita bekas dakwat ini, antara tipsnya, tuan-tuan, puan-puan, kalau siapa yang berminat ataupun baru nak bermula dengan menulis kod ini, tipnya dalam bekas dakwat kita ni, kita perlu letak benang sutera. Itu salah satu option lah, pilihan. Ataupun kita letaklah span dan sebagainya. Fungsi dia ialah untuk apabila kita celup, bila kita celup mata ataupun pen kod kita ini ke dalam dakwat, maka dakwat tersebut tidak terlalu banyak. Dan dalam penulisan kod ini juga, kita tidak perlu, apabila kita celup itu, tak perlu terlalu banyak. Apabila terlalu banyak, tulisan kita akan cepat comok atau kotor lah. Bila kita tulis dakwat terlalu banyak, dia tak cepat kering. Dalam keadaan kita tulis itu tak sedar dan sebagainya, boleh mencomokkan, mengotorkan karya kita tersebut. Baik, seterusnya, antara juga jenis-jenis pen kod juga, ada juga jenis pen kod yang daripada jenis mata besi, tak boleh kita gunakan. Dan jenis-jenis pen kod ini tidaklah orang kata khas, tapi ia lebih kepada keselesaan penulis tersebut. Mana kata kita sebagai penulis, orang yang minat ataupun menjiwai kod ini, dia akan ada satu, orang kata, bila kita menulis ni, kita rasa selesa dengan yang macam mana, selesa yang besi, dengan mata besi. Bila kita menulis itu tidak tersekat dan sebagainya. Ada juga yang lebih memilih buluh. Kalau saya sendiri, saya lebih minat kepada kayu resam. Kayu resam ini, sebab antara kelebihannya ialah strok ataupun garisan yang kita tulis apabila kita menggunakan kayu resam ini, stroknya lebih sharp ataupun lebih jelas berbanding dengan buluh dan sebagainya. Dan yang seterusnya ialah bila kita sudah kenal dengan pen kod, kita juga perlu kepada kertas dia lah. Sebenarnya yang kita sebut sebelum ini, ini adalah kertas art paper. Kertas art paper yang mana kita akan gunakan sebagai kertas untuk kita menulis kod padanya. Inilah seperti mana yang saya cerita sebelum ini pada siri yang lepas. Kertas ini adalah art paper. Kertas ini tidak sama seperti kertas A4 yang biasa, tapi dia berkilat, dia glossy. Kertas ini sesuai untuk kita tulis kod. Sebagaimana yang saya sebut dah pada siri yang lepas, kertas ni sesuai sebab bila kita tulis dakwat, dia tidak kembang.
Kita tulis dakwat pada dia. Bila kita tulis dengan dakwat, dia tidak kembang, dan seterusnya. Begitulah. Bila kita nak tulis kod, kita tak ada pilihan. Tak ada pilihan, tak ada belum mampu ataupun tak jumpa lagi dengan art paper ni, boleh juga kita guna A4 yang biasa tu. Tapi begitulah, sebolehnya kita usaha untuk dapatkan juga kertas yang sesuai untuk kita tulis kod. Seperti mana yang saya kata sebelum ini, banyak terjual di platform-platform membeli belah online sekarang ni. Banyak yang menjual set penulisan kod. Maknanya pen kod kita beli sekali dah dengan dakwat, sekali dah dengan pen, sekali dengan bekasnya, sekali juga dengan kertasnya dan sebagainya. Dan bila untuk permulaan ni, cukup dengan kita ada kertas, ada pen, ada bekas dakwatnya, ada dakwatnya. Itulah basicnya, cukup untuk kita mula, untuk kita belajar, untuk kita berlatih menulis kod ni. Kod ini yang terpentingnya, kita hendaklah selalu menulis. Kalau tidak, kita belajar dengan guru mana pun, guru kod, guru penulisan Jawi, kaligrafi Arab yang mana pun, dia akan pesan selalu tulis. Jangan tinggal tulis walaupun sehari. Tak, bila kita tak tulis, bila kita tinggal latihan penulisan ini, dia akan membuatkan tangan kita jadi, kalau bahasa pasarnya, kerah. Bahasa pasarnya kerah. Mana tu tangan kita nak menulis perlu pada tangan yang lembut. Bila tu berlatih, bila kita selalu exercise kita berlatih penulisan kita, kita latih tangan kita selalu menulis, maka ia akan menjurus ataupun membawa kepada tulisan-tulisan yang baik. Seterusnya, dapat tidak juga kita perlu kepada kod. Dalam kod ini juga perlu kepada talaki. Bila kita tulis tulisan kita ataupun karya yang sudah kita tulis itu, kita jumpa dengan guru kita, minta daripada guru kita itu untuk perbetulkan, minta dia buat correction, minta dia buat tashih tulisan kita itu. Barulah kita tahu kat mana tulisan kita itu sudah, orang kata, menepati asas. Contohnya kod nasah, menepati ke tak ciri-ciri kod yang betul, ciri-ciri huruf yang betul, yang sebagaimana khatak yang besar ataupun penulis kod yang besar, yang menulis kod yang tersuhun menulis dengan betul. Jadi kita jumpa dengan guru kita, kita cek, kita tulis. Bila siap tulisan kita itu, kita talaki, kita jumpa dengan guru kita, kita minta guru kita untuk betulkan tulisan kita. Baik, seterusnya antara juga orang kata alatan untuk kita, orang kata, membantulah daripada kita menulis kod ni. Bila kita beli kalam kod ini, takkan kita nak letak dalam kotak kalam yang biasa ataupun bekas pensel yang biasa. Maka bekas pensel yang biasa tak sesuai dengan kalam kod ini, dia akan merosakkan mata dia. Jadi kita perlu kepada asah. Mana kata bila rosak, kita perlu asah balik lah. Dan seterusnya, sebelum saya lupa, inilah kod pen kod yang biasa. Maknanya kita boleh jumpa di kedai-kedai buku ataupun kedai perpustakaan alatan-alatan sekolah dan buku dan sebagainya. Kita boleh jumpa jenis kalam kod yang macam ini. Mana tak perlu kita, maknanya kita tak mampu lagi untuk cari kayu kod seperti ini, kita bermula dengan pen kod yang biasa ni. Maknanya dia ada dakwat dah. Dia ada saiz dia, tapi saiz dia telah saiz pen yang macam ini dia terhad lah. Maknanya dia ada 1.0, maknanya 1 mm. Yang ni 3.0
Ni 3mm. 3mm. Jadi mana-mana tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat sekalian yang nak bermula tulis kod pada hari ni, bolehlah cari kod pen ni dulu. Kalau rasa nak lagi, orang kata minat tu lagi mendalam, tak, belilah kayu ni. Seboleh-bolehnya usahalah, tak, pilih nak pen yang biasa dulu untuk kita mengenal, kita tulis-tulis dulu, orang kata. Dan seterusnya lagi, kalau kita lagi bersungguh dan berminat untuk menulis kod lagi mendalam lagi, belajar seni kod ini lagi mendalam, belilah kayu kod ini dan sebagainya. Dan ada juga dijual pada platform-platform beli online juga. Ada juga yang beli, yang menjual beg untuk kolam kita ini. Mana bila kita tak guna, kita boleh simpan dengan baik lah. Mana kata kita tutup dan sebagainya, tidak merosakkan. Kita tutup, mana mata pen kita ini tidak rosak. Mana bila kita tidak menulis, kita simpan sebagainya, mata pen kita ini tidak rosak. Lalu bila seterusnya, bila sampai masa untuk kita menulis lagi, kita boleh tulis. Dan seterusnya, kalau kita bukan jenis orang yang bergerak, boleh juga kita simpan kalang-kalang kod kita ini dalam cawan dan sebagainya, daripada ia rosak, terkena ataupun belanggar dalam bekas ataupun pensel kod kita. Seterusnya, antara juga alatan-alatan yang membantu. Tidaklah orang kata benda ni terlalu penting untuk kita mula menulis kod ni, tapi bila kita ada alatan ini, dia membantu. Antara ni juga bekas, tak, kalau tak ada pensel ataupun bekas pen, tak, pen tu boleh kita guna box ini sebagai kita simpan alatan-alatan kod kita, dakwat dan sebagainya. Boleh kita gunakan bekas-bekas begini untuk simpan. Kita simpan alatan-alatan pen kod kita ini daripada rosak. Itulah sedikit sebanyak perkongsian mengenai alatan-alatan untuk kita mula menulis kod. Jadi saya minta maaf banyak-banyak, sekadar itulah sajalah perkongsian saya pada kali ini. Saya minta maaf banyak-banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.